Satu taman takut semuanya tak boleh tidur. Dia 4 orang je. Dia buat pagang bukan buat nuklear. Tapi kita punya takut tak boleh tidur, berjaga 2-3 pagi sampai tak sembahyang subuh je tu. Sebab kita tak boleh selesai masalah. Sehingga pemimpin-pemimpin kita secara jujur dan tunduk kepada Allah, menerima segala perintah Allah, bola kita akan rasa keamanan dia. Kerana yang beri keamanan hanya Allah Ta'ala. Sebab itu saudara, kita dah gagal. Dah mana percubaan undang-undang kita gagal. Dan ramai ada orang cadang buatlah undang-undang Allah. Yang mengejutkan kita bila Ketua Padri Anglikan suruh buat. So takkanlah kita nak dengar cadangan orang kafir lebih yakin pada undang-undang Islam berbanding orang Islam. Orang kafir lebih yakin. Sehingga Ketua Padri Anglikan berkata tidak ada undang-undang yang boleh menyekat jenayah di Britain melainkan undang-undang Islam. Oh, Ketua Padri. Kita ketua imam pun tak sokong. Ketua imam tak sokong undang-undang. Kata tak relevan. So ini penyakit hati. Yang buat undang-undang tu sudah bukan fulan bin fulan, Allah. Boleh buka Quran. So boleh buka An-Nisa, boleh buka Al-Ma'idah, boleh buka An-Nur dalam Quran. Tak ada ulama pun kata ayat ini dinasahkan, dimasukkan. Ayat ini tidak diamalkan lagi. Tak ada seorang pun ulama cakap macam tu. Tak ada seorang pun. Baik zina. Dan mana-mana orang belajar agama basic je dia tahu ni ayat Quran. Nak cerita apa? Ayat Quran secara ijma' kita nafi sepatah je kafir. Sepatah je kafir. Urus sepatah. Ijma' ulama' kita kafir. Sementara kita menafikan hukum Allah. Kalau dia berlapik sekiranya nak hukum Allah, dia kata ni parti ni buat hukum. Sebab tu kita tak hukum. Buka dalam Quran, jelas dalam Quran. Jangan kita berlapik-lapik macam tu, tengok dalam Quran dan tengok. Sebab tu saudara, ada benda kita perlu ada satu pandangan. Ada benda saudara boleh cerita tentang kepartian. Ada benda saudara kena kembali kepada fitrah agama. Ini bukan isu kepartian, isu agama. Dan isu maslahat manusia seluruhnya. Macam kita sebut, ada benda saudara kena bezakan antara isu kepartian dengan isu agama. Yang kita semua kena melihat sebagai sokongan, sebagai seorang Islam. Isu murtad, dia bukan isu kepartian. Bukan isu NGO, bukan. Ini isu umat Islam. Demikian isu undang-undang Islam, dia bukan isu kepartian atau NGO atau individu yang mencadangkan. Ia isu umat Islam dan akidah umat Islam. Di sini orang Islam kena tahu dia punya, kita katakan sikap atau stand kita, prinsip kita. Sebab kita ni tak erti nak bezakan antara isu politik kepartian yang boleh jadi betul, boleh jadi salah, dengan suatu benda yang memang datang dari Allah dan benar. Satu benda yang datang dari Allah benar. Contoh dalam isu kepartian, orang ni kata awak menyeleweng. Barangkali betul, barangkali tak betul. Yang ni hujah macam ni, yang ni hujah macam ni, barangkali betul, barangkali tak betul. Itu terpulang pada saudara menganalisa mengikut maklumat saudara ada. Tapi bila kita pergi pada agama saudara, cerita tentang undang-undang Allah, undang-undang zina, undang-undang mencuri, ini bukan isu kepartian. Ini mazhab mana pun bercakap sama. Kalau saya kata khilaf, tak ada khilaf masalah ni. Tak ada khilaf masalah ni. Hatta saya cari ulama mazhab yang sudah terkambus, tertimbus, benda sama mereka bercakap. Kerana ia nas yang qat'i dalam Quran. Kerana itu saudara jangan tambah penyakit hati. Bila ragu pada Islam, kita bertambah penyakit, maka Allah sesatkan kita lebih jauh. Sebab itu kita bila datang dari Allah, kita kata qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Masalah kita misalnya tidak mampu melakukan, itu isu lain. Tapi dari sudut keimanan kita percaya ia terbaik. Saya tak akan kata undang-undang lain lebih baik pada undang-undang Allah. Saya sebagai orang Islam, kalau saya berkata demikian, saya boleh jadi kafir. Saya tetap berkata undang-undang Allah itu lebih baik. Kerana ia diciptakan, diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana, yang maha berilmu dan maha sempurna segala-galanya. Ini akidah setiap orang dan setiap umat Islam. Daripada Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaikkan bentukku, maka baiklah akhlakku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibn Hibban. Syekh Albani menghasankan hadis ini dalam kitab Irwa. So hadis ini kebiasaan kita baca tengok cermin lah. Tetapi doa ini kalau sudah dilihat, Nabi SAW baca sebelum Nabi membaca doa iftitah. Nabi membaca dalam solat.
Kerana itu para ulama menyatakan doa ini sebenarnya tidak dikhususkan pada waktu, pada tempat, pada keadaan, tetapi mutlak dibaca. Ya Allah, perindahkan akhlakku sebagaimana Engkau indahkan ciptaanku. Kita kan biasa, kalau bab ni mesti tengok cermin dulu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau tak tengok cermin, tak adalah doa ni. Sebenarnya doa ini terbuka bukan bila saya tengok permulaan doa ini, penyudah doa ini Nabi baca dalam solat rupanya. Sebab disebut oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Di sini ada, kita betulkan sedikit. Yang tengok cermin bacalah, tapi lain-lain pun kita baca, supaya Allah Ta'ala senantiasa indahkan akhlak kita. So akhlak ni dia luar kawanan kita. Kita dah azam, saya nak akhlak baik. Hari ni saya tak akan, kalau kita di jalan raya, saya tak akan horn orang. Mula-mula kita punya niat lah. Tapi dia cabar kita, potong belah kiri, belah bawah, mana kita tak nak horn. Niat kat rumah nak akhlak mulia ni, tiba-tiba pemarah juga. Sebab itu saudara kena minta pertolongan dari Allah. Hari ni kita berazam, saya tak nak marah isteri saya dengan anak saya. Saya nak akhlak mulia ni. Azam kita. Tapi saudara dia punya ujian. Hari itulah buat perangai semua. Hari terbini pun buat perangai juga, pelik. Sebab itu saudara, kekuatan akhlak bukan dari kita. Ia datang dari Allah. Kita jangan lupa Allah. Jangan lupa minta dengan Allah untuk dapat akhlak yang hebat. Sebab akhlak ni dia merupakan suatu perkara spontan. So orang marah kita, maki hamu, secara spontan kita akan bertindak, maki hamu balik. Bila kita berdoa dengan Allah, semoga bila dia maki hamu, kita fikir dulu, saya nak maki ke tak maki. Kita fikir dulu, adakah saya nak jadi bodoh macam dia, atau saya nak dapat pahala. Tapi ruang berfikir itu sebenarnya, kalau kita tak minta dengan Allah, tak sempat nak fikir, spontan kita maki balik. Walaupun kita tak berdosa sebab kita jawab maki dia, tetapi seluruh peluang kita nak dapat bonus hilang. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma sabruka illa billah. Tiadalah datang sifat sabar kamu melainkan dengan pertolongan Allah. Isteri kalau tidak kerana pertolongan Allah, tak boleh sabar. Tengok anak kita rasa nak rotak yang mati budak ni. Tapi bila Allah beri sabar ni, sudah kita kata simpati, kesiang belas, dia ada limit dia. Sehingga kalau kita pukul anak kita dari satu fasa, dari satu peringkat, kita stop. Sabar tu sabar bagi Allah. Kalau kita minta lebih banyak, barangkali tak sempat kita pukul, kita lagi hebat sabar. Ingat, setiap kali kita berazam nak akhlak baik, ujian akan datang yang luar biasa. Supaya Tuhan nak beritahu saudara, akhlak ni bukan datang dari awak, tapi ia datang dengan pertolongan Allah. Kalau hari ni saya kata, mulai tahun ni bulan puasa, insya-Allah saya tak nak marah orang, saya tak nak rompak orang. Banyak pula tajuk nak rompak. Jadi macam tu saya ujian dia. Sebab itu minta dengan Allah, ya Allah, hari ini kita doa kepada Allah, ya Allah, berilah bulan Ramadan ini, baikilah akhlak, baikilah peribadiku, sehingga aku hanya cenderung untuk buat perkara baik, bencikan segala kejahatan dalam hatiku. Ya Allah, berilah orang yang paling mendapat ketinggian akhlakku, ialah isteriku, anak-anakku, yang mereka paling bahagia dengan akhlak mulia kita, bukannya orang lain. Benda ni sebab kita kena tekankan. Sebab Nabi SAW sebut benda ni cukup serius. Kalau kita seringkali berakhlak mulia dengan orang luar, tapi dengan isteri dan anak kita fail, itu bukan cara orang Islam sebenarnya. Bukan isteri dan anak-anak lah ujian sebenar kita. Sebab kita berkuasa menguasai mereka. Mereka lah ujian sebenar kita dalam mempunyai akhlak. Sebab itu bila nak tanya, nak tahu akhlak Rasulullah, orang tanya isteri Rasulullah. Sebab ramai orang berjaya akhlak di luar, bukan jadi pekerja cemerlang, pelajar cemerlang, segala cemerlang di luar, kat dalam rumah dia lah terburuk sekali. Bila ditanya tentang akhlak Rasulullah, ditanya kepada Aisyah. Dia tak tanya pada Abu Bakar, Umar, Uthman. Aisyah yang duduk dalam rumah. Kerana di rumah sebenarnya akhlak sebenar kita akan dibuka. Kalau jenis ketuk depan orang kat rumah, depan kawan, kalau terus depan isteri ya, depan anak-anak. Kalau saudara di luar tidak pemarah, dalam rumah belum tentu dia tidak pemarah. Tetapi kalau kat rumah dia tak pemarah, kat luar memang dia tak pemarah, confirm. Sebab saya katakan tadi, dalam rumah tangga kita, so, kita tak nampak value dia. Kat luar ni kita bimbang orang ni cerita, dia tersebar. Kita punya KPI pun jatuh. Isteri kita dia nak bagi apa penilaian. Kita lupa di situlah penilaian yang Allah berikan pada kita. Akhlak yang paling mulia yang kita praktikkan pada isteri dan anak-anak kita, itulah yang menjana
yang menaikkan tingkat kita, pangkat kita di sisi Allah berdasarkan hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik di kaum keluarganya, aku paling baik di kaum keluargaku. Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqah. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Daripada Abi Bakr Al-Thaqafi, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia siapa yang panjang umur dan baik amalannya, dan sejahat-jahat manusia siapa panjang umur dan buruk amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim. Wallahu a'lam. Bagaimana cara terbaik untuk memaafkan seseorang, doa atau amalan? So, untuk memaafkan seseorang merupakan suatu akhlak yang mulia. Bahkan Allah Ta'ala menamakan ia akhlak ahli syurga dengan firman-Nya wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan manusia. So, bagaimana kita nak maafkan manusia? Maaf ini boleh berlaku dengan cara kita menghalalkan melalui lidah kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Abi Tamtam. Ya Allah, siapa yang mengumpat aku hari ini, aku halalkan. Artinya aku gugurkan hak pendakwaan aku di hari akhirat kelak. Bukan halal mengumpat tetap haram. Menggugurkan pendakwaan, menggugurkan klaim di hari akhirat kelak, artinya tak sabitkan dosa pada orang atau memaafkannya. Jadi bila kita nak maafkan orang, boleh dengan kata-kata, boleh dengan hati kita. Seperti kita dah berazam, apa pun orang buat boleh, saya dah maafkan. Ia dianggap memaafkan. Ataupun kita berdoa, termasuk dalam makna kata-kata, ya Allah, segala kesilapan manusia pada saya maafkan. Saya apa ni, kita katakan saya tidak mengambil pembalasan dari akhirat kelak. So, setiap kali kita maafkan orang, dia akan terbuka pintu kemaafan Allah pada kita dan pintu kemaafan makhluk pada kita. Kerana itu kalau orang suka maafkan orang, orang lain juga akan suka maafkan dia. Dan Allah lebih-lebih lagi memaafkannya. Kerana Allah Ta'ala kata, aku lebih berhak memaafkan dia. Kalau hamba ku boleh memaafkan orang, aku lebih berhak memaafkan dia daripada segala kesalahan. Maka di sini sifat pemurah Allah Ta'ala dan kelebihan kita memaafkan manusia. Apakah amalan afdal ketika berada di Masjid Haram antara tawaf sunat dan solat sunat yang besar, dan solat sunat yang besar juga ganjarannya? Apakah amalan yang afdal ketika berada di Masjidil Haram? So, bila kita sebut Masjidil Haram, maka ia merupakan tempat ibadat yang kita digalakkan memperbanyakkan ibadat. Ibadat yang paling mulia di Mekah ialah saudara ibadat tawaf bagi orang yang bukan ahli Mekah. Orang yang asal di Mekah, maka ibadat yang disunatkan, digalakkan, dilebihkan fadilat ialah solat. Disolatlah sebanyak-banyak. Tapi bagi orang luar macam kita yang pergi 8 hari, maka ibadat yang paling afdal bagi kita ialah tawaf. Memperbanyakkan tawaf. Lepas tawaf, memperbanyakkan. Maka ini satu ibadat yang besar. Sebab itu bagi orang macam kita, orang luar, antara tahiyatul masjid dengan tawaf, maka kita buat tawaf. Tawaf menjadi tahiyatul masjid bagi kita. Tapi bagi orang Mekah, dah tengok Kaabah tiap hari, baik di solat tahiyatul masjid, dia tak boleh tawaf. Alasan dia cukup clear, cukup jelas. Kerana orang macam kita datang seminggu, duit banyak habis. Orang Mekah duduk kat Mekah, dia boleh pergi setiap hari, tak ada masalah. Dia tidak perlu menyibukkan dengan orang-orang yang jarang-jarang datang. Orang-orang yang peluang datangnya terbatas 4 hari, 5 hari. Kalau kita ambil package 10 hari, barangkali kat Mekah 4 hari je. Madinah 2 hari lebih perjalanan, transit atau sebagainya. Jadi ambil kesempatan banyakkan tawaf. Kalau antara sembahyang sunat dengan tawaf mana lebih afdal, jawapannya tawaf. Bagi orang macam kita, boleh buat tawaf banyak, tawaf lah. Berapa ratus kali tawaf, ia ibadat yang mulia. Mungkin kita tawaf sambil baca Quran, kita tawaf sambil berzikir, apa sahaja yang mudah bagi kita. Apakah contoh tahaluf siasi yang berlaku pada zaman Nabi SAW? Apakah pro dan kontra dan isu ini? So, isu tahaluf siasi sudah dibincangkan panjang lebar dalam akhbar, dalam majalah, sejauh mana ia dibenarkan oleh Islam. Cuma kita sebut beberapa tawabih kriteria. Dia tidak merugikan Islam, umat Islam dan dasar Islam. Kalau dia merugikan Islam, umat Islam dan dasar Islam, maka tidak boleh tahaluf siasi. Tahaluf siasi mesti masuk tahaluf siasi ialah
ada perjanjian dulu disebut sebagai hudnah. Hudnah termasuk dalam maksud tahalus siasi, maknanya gencatan senjata, maknanya mengelakkan berlaku peperangan antara orang Islam dengan bukan Islam, perdamaian orang Islam dengan non-Muslim, dengan syarat menguntungkan Islam, dan dengan syarat tidak menggadaikan prinsip asas Islam. Adapun prinsip-prinsip furu cabang maka tak ada masalah. Sebagaimana Nabi redha digugurkan perkataan Rasulullah dalam perjanjian tersebut oleh orang kafir. Orang kafir kata kalau perjanjian ini antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhaib bin Amr, asalnya ditulis oleh ahli daripada Muhammad Rasulullah. Lalu kata Suhaib, kalau kami ngaku kamu Rasulullah, kami tak perangi kamu. Sebab kami tak ngaku kamu Rasul, sebab tu kami perangi kamu. Tapi tulis apa? Tulis Muhammad bin Abdullah. Senari tak nak potong. Mana boleh dia Rasulullah, mana boleh potong. Kata Rasulullah potong, tak nak potong senari. Lalu Rasulullah satu tunjuk, mana tempat dia? Rasulullah potong. Tapi Nabi tak padam, Nabi potong gitu. So faham tak? Rasulullah tu tak ada, Nabi cuma macam tu. Artinya itu tak ada. Nabi tak adalah pakai liquid paper padam sehingga tak ada bekas langsung. Artinya Rasulullah masih ada, tapi dia buat macam tu. Ia suatu kecerdikan luar biasa. Nabi gugurkan benda tu. Dan lepas sudah menteri perjanjian, maka kena cop. Nabi tak ada cincin. Ya Rasulullah, semua orang surat-surat ni kena cop. Maka kata Rasulullah, baik, buat pada aku, buat untuk aku satu cincin. Maka Nabi bermula itu Nabi pakai cincin. Sebelum tu Nabi tak ada cincin. Sebab itu setengah ulama kata cincin hanya sunat bagi pemimpin-pemimpin, bagi orang-orang besar. Orang-orang bawah ni tak payah pakai cincin. Ini setengah istimbang ulama. Dan satu kitab namanya Ahkam Mukhatab, hukum hakam tentang cincin. Tapi saya berpegang pendapat bahawa hukum cincin ini sunat baik orang awam ataupun orang atas. Sebab mereka guna dalil Nabi SAW mula menggunakan cincin masa perjanjian untuk cop. Kerana dalam cincin Rasul disebut Muhammad Rasulullah, dicop. Kalau orang dulu tak akan terima cop, tak akan terima surat mereka, kena mati stamp. Mati stamp zaman dulu, cop dengan ni. Artinya di sini ulama mengambil istinbat. Apapun prosedur baru, benda baru, walaupun tak ada dalam Islam, tapi tak mengganggu Islam, tak ada masalah. Islam kita sebut macam ni, hari ni lah mati stamp ke, pakai buang ke, ia tidak mengganggu asas Islam, tak ada hal. Ia benda-benda baru dalam pentadbiran, benda-benda baru dalam duniawi. Kalau ia tidak bertentangan dengan usul Islam, tak ada masalah. Dikatakan Inggeris menjajah tanah Melayu untuk menyerap fahaman kufur dan sekular kajian. Ustaz bekas mau Jepun menjajah tanah Melayu. Saya taklah mengkaji sangat sejarah ni, tapi tahulah sejarah secara ringkas. Saudara kita lihat bahawa memang kalau saudara baca ataupun belajar sejarah secara basic, penjajahan yang berlaku kepada alam Melayu dan negara Islam merupakan sambungan kepada siri-siri peperangan Salibiyah. Sebab itu bila mereka menjajah negara Islam, mereka memaksa penganutnya masuk Kristian. Mereka membunuh sebagaimana berlaku di Melaka. Mereka meruntuhkan kubur-kubur orang Islam. Mereka cukir batu nisan dan bina kota Eva Musa. Sebab itu saya tengok kota Eva Musa lain daripada orang lain tengok. Saya melihat ia adalah batu-batu nisan orang Islam yang telah dikutip dan dibina kota Eva Musa. Dan dijadikan tapak mulia itu sebagai tapak masjid Melaka, sebagai gereja Francis Xavier. Saudara mungkin hanya ambil gambar bla-bla macam tu. Tapi bila saudara baca sejarah, ia suatu ketika detik yang memilukan umat Islam. Apabila semua batu-batu nisan orang Islam yang berukir ayat Quran dibongkarkan, diambil dan dibina kota Eva Musa. Ia suatu kita katakan pencabulan agama yang cukup serius yang dilakukan oleh Portugis. Belanda cerdik sikit pada Portugis. Dia tak usik benda-benda yang mengganggu orang Islam. Namun teori ini tetap sama menyembuhkan Kristian. Cuma dia berlembut sikit. Sebab tu kita lihat orang Islam bergabung dengan Belanda lawan Portugis. Saya jatuh Portugis pada tahun 1645. Kan orang Islam bergabung dengan Belanda. Tidak ada tahalus siasi masa tu lawan Portugis, kerana Belanda ni kurang sikit pengusaha Islam berbanding Portugis yang agak ortodok. Siapa tak masuk Kristian dia tembak mati. Belanda tak. Belanda dia agak sederhana sikit, walaupun dia masih kekal kepada mengkristiankan. Baik Jepun pula saudara. Jepun ni bukan agama ahli kitab. Dia agama cari makan. Agama orang nak makan, agama cari makan. Bagi dia saudara, dia fanatik perkauman, nasionalisme yang kuat. Sehingga dia menjajah negara-negara ini bagi membuktikan kekuasaan dia, kekuatan dia, dan dia fanatik perkauman yang luar biasa. Sebab itu saudara, jam nanti kalau kita
Seorang yang pernah kerja syarikat Jepun, jam pun dia ambil dari Jepun, kita ambil Malaysia. Fanatik dia sampai hari ni. Bos-bos Jepun dia tak pakai kita Mercedes, dia pakai kita Jepun. Fanatik dia daripada dulu sampai sekarang, bahawa dia melihat nasionalisme itu. Dia bukan macam fahaman Kristian yang nak sebarkan Kristian. Jepun tak nak sebarkan apa-apa agama, tetapi dia bersifat rakus pada dunia. Dia rakus pada dunia, dia masuk mana-mana negara, dia nak ambil dunia tu. Nak ambil biji besi, nak ambil emas, nak ambil kemuliaan penduduk negeri tadi, mengambil segala kekayaan. Sebagaimana biasa orang-orang jahat, orang-orang mafia, orang-orang perompak. Perompak masuk rumah kita bukan nak sebar orang, nak ambil semua harta kita. Maka Jepun tu perompak lah. Masuk negara kita, dia tak niat sebar agama, dia nak ambil semua kekayaan kita, dia nak kuasa, dia mainkan isu sikit Asia untuk orang Asia. Maknanya yang nak kata Asia, biar orang Asia jugalah, bukan orang Barat. Seumpamanya begitu. Maka ini cara penjajahan Jepun. Sebab tu lihat di Jepun, Jepun tak sebarkan apa-apa agama. Bahkan Jepun pun tak ada agama. Walau disebut ada Shinto, bukan agama. Lebih kepada adat. Memuja nenek moyang yang berjasa. Kita pun ada, kita tak ada puja, kita ingatlah nenek moyang kita. Kita ingatlah orang-orang lama kita yang berjasa. Cuma orang Jepun dia puja sikit, yang mereka namakan sebagai Shinto. Ataupun mereka tunggu matahari keluar sembah sikit. Walau bukan itu agama mereka menyembah matahari, cuma mereka takjub dengan matahari keluar, mereka pun sembah. Mereka tidaklah beriman dengan matahari itu. Kalau disebut Jepun negara matahari terbit, mereka suka tengok fenomena, mereka sembah. Sebab orang Jepun secara kita lihat, bila mereka tengok sesuatu itu cantik, menarik, mereka seperti timbulkan kegairahan itu luar biasa, keseronokan luar biasa. Lihat kalau mereka makan, lain kita makan. Mereka makan, mereka cuba nikmati sepenuhnya. Bila dia makan, dia punya sedap. Padahal kita makan biasa. Kita makan apa namanya, wasabi pun. Wasabi, dia makan sushi murtah. Dia makan sekali macam satu dunia sedap. So, cara dia menikmati dunia luar biasa. Jadi Jepun kan tak ada agama. Sebab itu saudara, kita lihat mereka berpotensi untuk memeluk agama Islam. Walaupun bila saya lihat jumlah umat Islam di Jepun antara paling sikit di dunia. Terus lihat Atlas Islam, antara orang Islam paling sikit lah di Jepun, di Korea. Pokok ni payah semua. Sebab dia nak makan semua benda. Dia jenis tak ada agama. Dia tak mau dibataskan dengan apa. Dia cuma nak dibataskan dengan disiplin kerja untuk dapat. Itu je. Yang lain dia tak nak. Kalau disiplin okey, tapi masalah agama dia tak nak terikat. Sebab itu jumlah orang Islam di Jepun sekitar 10,000 orang. Di Korea pun, Korea Utara lagi sikit. Puak-puak ni macam ni, kerja ni makan. Ia berbeza dengan golongan di Barat. Golongan Barat agak lebih berfikir tentang agama. Sebab itu terlihat kemasukan orang Islam di Eropah banyak, di Amerika banyak, bahkan di negara-negara lain banyak. Sebab mereka macam berfikir. Orang Jepun tak fikir agama, dia cuma fikir macam mana nak dapat kebahagiaan dunia. Bagaimana nak dapat mandi air panas yang sedap, mandi wap. Macam mana dia nak makan ikan yang segar, yang mentah. Sehingga bila mereka ke laut, saudara, mereka tak bawa ikan keras-keras, tak dapat sejuk. Ikan tu hidup lagi mereka bawa ke dalam. Mereka kalau boleh nak makan hidup-hidup. Sehingga saya lihat dalam satu majalah Times, atau bahasa Melayu nama majalah Masa. Majalah Masa tu dah lingkup lah. Dia daripada majalah Times. Cerita di Jepun, suatu eksotik, makanan eksotik Jepun, iaitu makan otak kera. Kera hidup-hidup, dia meja ditangkuk begitu, dia belah otak, dia masuk dengan straw. Luar biasa dia makan. Sebab tu saya kata, di Jepun makanan pelik-pelik, aneh-aneh. Kerana memang matlamat hidup dia makan dia. Itu memang matlamat besar mereka. Dan mereka jarang berfikir agama, jarang berfikir akhirat, jarang. Berbanding orang Kristian, dia fikir akhirat. Kerana itu agak mudah kita mengajar Islam. Dan agak mudah untuk kita debat. Debat Islam Kristian berterusan. Tapi debat Islam di Jepun tak ada. Tak ada benda nak debat di Jepun. Dia tak ada benda nak fikir agama. Itu berdasarkan apa yang saya lihat. Makanya sahabat-sahabat yang pernah ke Jepun, kawan dia lebih tahulah. Itu berdasarkan apa yang saya tahu. Berdasarkan atlas Islam yang saya baca. Tetapi sikitnya penganut Islam ini. Allah SWT.